Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam sayang daripada saya, Cikgu Saimi. Baiklah, Cikgu mendoakan anda sihat, sihat sentiasa, gembira sentiasa untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, hari ini Cikgu akan meneruskan pembelajaran kita dengan kemahiran menulis di bawah tema 9, Ekonomi Keusahawanan dan Pengurusan Keusahawanan yang bertajuk perniagaan pengantaraan. Apa itu perniagaan pengantaraan? Okey, jom bersama-sama dengan cikgu. Okey, untuk objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran, murid diharapkan dapat menulis satu rumusan lengkap daripada bahan yang diberikan. Okey, kriteria kejayaan pula. Okey, murid mencapai objektif melalui menyenaraikan sekurang-kurangnya 8 isi daripada bahan yang diberikan. Yang kedua, menulis satu ayat pendahuluan mengikut fokus yang terdapat dalam bahan yang disediakan. Dan yang ketiga, menulis satu ayat penutup rumusan dengan betul. Ini kriteria kejayaan kita. Okey, rumusan format. Okey, format rumusan. Format rumusan ini terdiri daripada pendahuluan, perenggan isi dan juga perenggan penutup. Saya yakin anak-anak sudah faham bahawa rumusan mesti terdiri daripada perenggan ini. Begitu juga dengan karangan. Okey, penulisan karangan A ataupun karangan bahagian B terdapat tiga komponen penting iaitu pendahuluan, perenggan isi dan perenggan penutup. Okey, tindakan kamu untuk menulis rumusan. Okey, yang pertama, kita perlulah membaca bahan, membaca dan meneliti bahan. Okey, bahan yang diberikan melebihi satu. Okey, bahan sumber yang diberikan melebihi satu. Okey, 2 atau 3. Okey, dan dalam bahan itu ada petikan rencana, ada grafik, ada poster, ada template dan berkaitan dengan sumber yang diberikan itu bergantunglah kepada penyedia soalan. Tapi kamu harus ingat bahawa dalam bahan sumber yang akan diberikan kepada kamu itu mesti lebih daripada satu dan juga mesti berbeza-beza. Okey, mungkin petikan rencana kemudian diberikan kepada kamu sajak. Okey, dan yang ketiga diberikan kepada kamu contoh poster. Okey, walau bagaimanapun temanya mesti satu sahaja. Okey, walaupun diberikan ketiga bahan namun temanya hanya ada satu sahaja. Okey, kemudian kita perlu mencari buku soalan. Buku soalan dan juga isi. Jadi, apabila kamu sudah mendapat bahan, jadi teliti, baca semua bahan yang diberikan, kemudian cari fokus dalam bahan dan senaraikan isi yang dibincangkan. Kamu cari fokus, kamu akan jumpa isi. Okey, jadi kadang-kadang kamu baca dahulu. Fokus dia yang ini. Jadi, secara automatiknya kamu akan dapat isi daripada fokus yang kamu peroleh. Lepas selesai, kamu meneliti, kamu mencari isi, mencari fokus, barulah kamu menulis rumusan. Okey, untuk menulis rumusan ini, pastikan ayat pendahuluan. Okey, kemudian ada ayat isinya. Okey, ada 8 isi ya. Ayat isi mesti ada 8 isi daripada semua bahan yang kamu berikan tu mesti ada 8 isi. Okey, mesti ada 8 isi daripada ke semua bahan yang diberikan. Sekiranya ada 3 bahan, bermakna daripada ketiga-tiga bahan itu perlu ada dalam isi kamu. Dan juga patah perkataan. Okey, selepas kamu tulis ayat penutup ini, patah perkataan ini pastikan jangan melebihi 120 patah kata. Okey, tolong pastikan sekitar 120 kata sahaja. Okey cikgu, kalau terlebih 121 macam mana? Kalau lebih, katakan untuk melengkapkan ayat sahaja. Contoh ayat kamu, ayat dekat ayat harapan. Supaya kita sihat. Jadi 120 supaya.
Okey, jadi kita sihat itu dianggap untuk melengkapkan ayat. Boleh lagi diterima. Okey, jangan tulis sampai 130, 125, 126. Itu dah agak lebih. Okey, jadi berhati-hati dalam menulis rumusan. Okey, menulis rumusan ni semudah aja. Siapa kata susah? Okey, jadi mari kita tengok sama-sama. Okey, jom kita tulis rumusan. Okey, sebelum kita pergi kepada rumusan tu, kita berbalik kepada isu yang dibincangkan di sini, iaitu tadi cikgu dah sebut, tajuk dia perniagaan penghantaran. Okey, anak-anak mungkin dah biasa menggunakan perkhidmatan Grab. Ini Foodpanda, kemudian KFC Delivery dan juga McDonald Delivery serta menggunakan Uber. Okey, yang ini adalah contoh perniagaan penghantaran yang terkenal. Okey, yang terkenal di seluruh dunia. Okey, tapi di Malaysia juga telah berkembang dengan agak pesat. Okey. Jadi pada buku teks halaman 118 hingga 119 ni diberikan pengenalan kepada kamu, okey, bermula daripada tahun 2014 bagaimana kita mula menerima konsep pengkongsian kenderaan mengikut terma Uber. Sehinggalah 2019 ni, kita lihat ada 40 buah syarikat pengendali e-panggilan yang sah dan diluluskan. Okey, dah makin berkembang. Okey, jadi mungkin perniagaan ini akan berkembang lagi pada masa akan datang dan mungkin kamu salah seorang pemiliknya. Okey, cikgu doakan insya-Allah. Okey, ini pun saya ambil dalam buku teks. Okey, kita baca, panggilan semakin diterima. Sebab itu ditimbulkan persoalan prospeknya pada masa hadapan. Okey, jadi pada waktu PKP ni sememangnya lah panggilan ini akan mendapat sambutan yang hangat. Okey, jadi kita boleh mengambil peluang, kamu boleh mengambil peluang dengan mengendalikan syarikat ini ataupun menjadi salah satu pekerja dalam syarikat ini. Okey, cuba cari fokus dalam bahan satu. Okey, untuk cari fokus dalam bahan satu, kamu perlu baca. Okey, ingat baca jambatan ilmu. Sekiranya kita tidak membaca, kita tidak berilmu. Okey, kita kena baca dahulu. Okey, jadi cikgu bagi masa kepada anak-anak untuk membaca secara scanning. Okey, saya yakin anak-anak dah mendapat gambaran apa perkara yang ingin diketengahkan dalam bahan yang diberikan ini. Okey, jom kita cari sama-sama. Betul tak anak-anak jumpa isi ini? Saya menempah kenderaan dari mana-mana lokasi. Bila kita dah jumpa isi itu, kita letaklah nombor 1. Supaya kita tahu bilangan isi yang telah kita peroleh. Apa lagi yang dia peroleh? Boleh mengesan kedudukan dan laluan. Pemandu serta berkomunikasi dengan pemandu jika perlu. Yang ni yang diperkatakan oleh Encik Muhammad Badrul bin Zaman. Kita lihat pada yang kedua, Encik Abdul Rahman bin Mazlan pula. Menambahkan pendapatan keluarga dengan menjadi pemandu sambilan. Isi yang ketiga. Kemudian, saya tidak terbeban dengan pajakan sewa kenderaan. Isi yang keempat. Saya boleh log masuk dan log keluar sistem aplikasi e-panggilan pada bila-bila masa. Jika kita baca ni, kita dapati fokus dia apa? Cuba teka. Okey, kebaikan e-panggilan. Tanda
Pandai ya. Anak-anak telah menjumpai fokus dan juga isi dalam petikan ini. Dalam bahan ini iaitu ada 5 isi serta fokusnya ialah kebaikan panggilan. Kita tinggalkan bahan 1. Kita pergi kepada bahan 2. Jadi dalam bahan 2 ini telah diberikan kepada kita maklumat maklumat dan juga petikan daripada berita harian berita harian ini. Jadi kalau kita lihat dekat sini dah memang jelas tertera di sini ada peranan kerajaan. Jadi tidak perlulah kamu mencari isi. Walau bagaimanapun kamu perlu membaca kesemua bahan yang diberikan. Jangan tidak membaca. Jadi fokus bahan 2 kita dapat lihat iaitu peranan kerajaan. Jadi peranan kerajaan dalam meningkatkan potensi panggilan. Jadi ada satu lagi bahan yang diberikan kepada kamu ni iaitu petikan daripada berita. Jadi bila kita baca, kita dapati ada fokus dalam ini. Jadi apa fokusnya? Fokus bahan 3. Kebaikan panggilan. Dekat mana ada kebaikan panggilan tu? Jadi fokus kebaikan panggilan ni sama dengan bahan 1 tadi. Jadi sama dengan bahan 1 lagi. Walaupun ada 3 bahan namun fokusnya tetap 2 sahaja ya anak-anak. Jadi isinya di sini. Penganjuran Ibaza menerusi pesanan yang dibuat dalam talian yang dihantar menggunakan kemudahan panggilan ini telah diluluskan oleh kerajaan. Ini isi untuk bahan yang ketiga. Jadi kita dah lengkap, kita dah jumpa fokus, kita dah jumpa isi. Baiklah. Kita akan teruskan menulis rumusan. Bahagian pendahuluan. Rumusan membincangkan kebaikan panggilan dan peranan kerajaan untuk meningkatkan potensi panggilan di Malaysia. Kita lihat kebaikan ni merupakan fokus bahan 1. Peranan ni merupakan fokus bahan 2. Dan ayat kerajaan untuk meningkatkan potensi panggilan di Malaysia ni merupakan isu fokus. Isu fokus ataupun tema bahan yang diberikan kepada anda. Potensi panggilan di Malaysia tu merupakan fokus ataupun tema yang diberikan kepada anda. Jadi untuk menulis bahagian isi pula, kita akan mulakan dengan kebaikan panggilan termasuklah. Kita masuklah isi 1, isi 2, isi 3, isi 4. Dan isi keempat ni kita perlu ambil daripada bahan yang ketiga. Ingat cikgu kata, kita kena ambil semua bahan, kita kena ambil semua isi daripada bahan yang diberikan. Bermakna ada 3 bahan. Jadi ketiga-tiga bahan itu perlu ada isinya, perlu ada dalam bahagian penulisan isi anda. Jangan cicirkan mana-mana bahagian. Lepas itu kamu tulis pula peranan kerajaan dalam merancangkan panggilan pula. Kamu pilihlah 3 isi. 3 isi daripada 3 isi daripada peranan kerajaan tadi. Sekiranya kamu ambil yang ini 5 isi, bermakna kamu akan ambil yang ini jadikan 3 isi lagi untuk melengkapkan jadikan 8 isi. Jadi pastikan kamu nak tulis berapa perenggan untuk bahagian isi ini. Boleh kamu tulis 3 perenggan iaitu dengan memasukkan peranan kerajaan di dalam ayat ini. Untuk jadikan dia 1 perenggan. Ataupun kalau kamu nak pecahkan kepada fokus 1 dan fokus 2 pun tidak jadi masalah. 2 perenggan boleh, 1 perenggan pun boleh. Bermakna kalau kamu tulis bahagian isi ini 1 perenggan, jadi kamu hanya ada 3 perenggan sahaja. Jadi terpulang kepada kamu, tapi saya lebih menggalakkan untuk kamu tulis 3 perenggan saja, iaitu pendahuluan, isi, kesemua isi itu dalam 1 perenggan dan juga perenggan penutup. Untuk ayat penutup.
Okey, konklusinya semua pihak ini pelaku. Okey, kemudian perlulah menerima panggilan sebagai salah satu cara hidup terkini. Okey, ini isu yang difokuskan ataupun tema bahan. Okey, tema bahan yang diberikan kepada kamu dan juga akhir sekali kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut merupakan harapan anda. Dan ingat di sini kataan suka, okey, kata hubung suka supaya untuk kerana agar, okey, cikgu pilih agar suka ini terpulanglah pada kamu untuk kata hubung ini kamu nak pilih daripada suka itu yang mana. Okey, jadi komponen dia perlu ada semua pihak pelaku. Okey, pelaku. Disebabkan isu tadi menekankan kepada semua pihak, jadi cikgu ambil semua pihak. Okey, sekiranya isu itu menekankan satu pihak sahaja, kita bolehlah meletakkan satu pihak sahaja. Okey, pihak mana yang ditekankan, ibu bapa ke, masyarakat ke, pihak kerajaan ke, dan sebagainya. Okey. Ini contoh. Contoh rumusan. Pendahuluan. Ini pendahuluan, kemudian perenggan isi. Dan juga akhiri dengan perenggan penutup. Mudah kan? Okey, siap. Senang kan? Apa kata susah? Hendak dengan tidak hendak sahaja. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kita jumpa lagi pada pengongsian yang lain. Jadi, cikgu mendoakan agar anda memperoleh maklumat yang berguna daripada perkongsian saya.